Assalamualaikum, saya Sulika binti Sahila, nombor matriks 266423, ingin membentangkan mengenai keluarga Amran dan isterinya Farhana. Amran merupakan kaki tangan kerajaan yang berusia 48 tahun, manakala isterinya Farhana merupakan kaki tangan swasta yang berusia 47 tahun. Mereka dikurniakan 4 orang anak, yang mana seorangnya penuntut universiti, 2 orang sedang belajar di sekolah menengah dan seorang lagi di sekolah rendah. Farhana merupakan seorang kaki tangan swasta yang bergaji sebanyak RM6,030 sebulan, dan boleh dikatakan setiap syarikatnya akan memberinya bonus sebanyak 3 bulan gaji, iaitu RM17,040. Di dalam penyata gajinya menunjukkan Farhana mempunyai keuntungan seperti EPF, SOSO, pinjaman dan sebagainya. Memandangkan pendapatan Farhana melebihi suaminya Amran, maka Farhana mengambil inisiatif untuk meringankan beban yang ditanggung suaminya dengan membantu dalam pembayaran bil seperti bil elektrik, bil air, bil telefon, cukai tanah, keperluan pakaian, perbelanjaan sekolah anak-anak, dan juga dia mencarung dalam pakej medical card untuk keluarganya. Walaupun Farhana berada dalam keadaan pendapatan yang agak selesa dengan membuat simpanan untuk diri sebanyak RM600 sebulan dan simpanan untuk anak-anaknya sebanyak RM200, tetapi mereka juga perlu berhati-hati dalam perbelanjaan mereka seharian. Jikalau Farhana ingin menambahkan simpanan yang lebih untuk dirinya dan keluarganya, dia boleh membuat beberapa langkah. Contohnya, medical card yang dicarum boleh dikurangkan dengan mencari pakej yang lebih murah berbanding sedia ada. Macam penapis air dan udara boleh dihentikan untuk sementara waktu kerana ia bukanlah keperluan yang hakiki. Percutian ziarah ibu bapa boleh dirancang semula untuk pulang ke kampung sebanyak mungkin dalam 4 kali setahun berbanding setiap bulan. Lain-lain kecemasan perlu dikurangkan sedikit kerana suaminya juga ada membuat simpanan yang sama. Dan bagi meningkatkan pendapatan mereka sekeluarga, Farhana boleh membuat kerja lebih masa di tempat kerja, ataupun pada waktu lapang di mana dia tidak bekerja, dia boleh membuat perniagaan secara atas talian. Contohnya sebagai dropship, ejen, apa-apa ejen lah, macam memasak ke ataupun barangan lain. Itu dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Okey, sekian perbentangan daripada saya, dan ini saya serahkan perbentangan seterusnya kepada Puan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Suzailah Hani binti Zakaria, matriks nombor 266380, akan membentangkan cash flow bagi Encik Amran. Berdasarkan perincian yang telah diberikan oleh Encik Amran, saya mendapati pendapatan Encik Amran berkurang kerana perbelanjaannya melebihi pendapatan. Ini disebabkan oleh komitmen bulanan Encik Amran sebagai ketua keluarga adalah tinggi. Alhamdulillah, keseluruhannya keperluan asas bagi Encik Amran sekeluarga adalah mencukupi. Namun begitu, saya berpendapat serta mencadangkan Encik Amran perlu menambah pendapatan dengan membuat kerja sampingan seperti membuat kerja lebih masa, berniaga kecil-kecilan, mahupun sebagai penghantar makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan lain-lain. Ini sedikit sebanyak dapat membantu Encik Amran untuk meningkatkan ekonomi bulanan beliau ke tahap yang lebih baik. Di samping itu, beliau juga dapat menyimpan wang memandangkan beliau sendiri tidak mempunyai simpanan bulanan maupun simpanan waktu kecemasan. Saya merasa amat bersimpati dengan Encik Amran kerana usianya telah mencecah 48 tahun, dan saya juga risau sekiranya cadangan saya agar Encik Amran membuat kerja sampingan bagi menambah pendapatan akan memberi tekanan kepada beliau dan seterusnya menyebabkan kesihatan beliau terjejas. Walaupun Encik Amran menerima bonus pada setiap tahun, saya berpendapat bonus adalah keistimewaan dan bukannya hak seseorang pekerja. Sudah pasti ianya tidak menjamin. Sehubungan itu, Encik Amran tidak seharusnya bergantung harap pada bonus yang beliau dapat pada setiap tahun bagi mendapatkan keselesaan kehidupan beliau sekeluarga. Kesimpulannya, terima kasih juga kepada Farhana, isteri Encik Amran, kerana membantu meringankan bebanan Encik Amran dalam lain-lain perbelanjaan. Encik Amran telah berusaha untuk memberi segala keperluan asas demi keselesaan keluarganya. Semoga Encik Amran dan Farhana sentiasa saling bantu-membantu dalam setiap urusan. Akhir sekali, seharusnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kerana tidak semua orang ada apa yang kita miliki.
Kehidupan yang selesa adalah suatu bentuk kehidupan yang dialu-alukan oleh Islam, di mana kehidupan yang sempurna adalah cerminan kepada kebahagiaan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Ayu Mastika binti Rahmat, nombor matriks 265863. Saya akan membentangkan penyata gaji bagi bujang. Baiklah, penyata gaji untuk berstatus bujang ini dimiliki oleh seorang wanita bernama Aina yang berumur 25 tahun. Beliau bekerja di firma audit di sektor swasta. Beliau beroleh gaji bulanan sebanyak RM2,500 sebulan. Penyata gaji beliau menunjukkan tiada sebarang komitmen yang dinyatakan selain daripada potongan EPF dan so-so berjumlah RM240 sebulan. Bagaimanapun, berdasarkan temu ramah bersama beliau, telah memberikan penunjuk terperinci mengenai perbelanjaan bulanan Aina. Daripada jadual perbelanjaan tersebut, setiap bulan Aina telah berbelanja melebihi pendapatan iaitu sebanyak RM2,514 sebulan, termasuk wang simpanan sebanyak RM150 sebulan. Oleh itu, perbelanjaan bulanan Aina telah berlaku kekurangan tunai setiap bulan. Saya meramalkan wang simpanan RM150 yang dibuat oleh Aina adalah sebagai wang kontingensi yang digunakan untuk menampung perbelanjaannya setiap bulan. Berdasarkan pengamatan saya, Aina boleh melakukan beberapa pengurangan dalam perbelanjaan beliau seperti pertama, keperluan makanan iaitu mengurangkan perbelanjaan makanan mewah di restoran mahal. Selain itu, Aina juga boleh membeli bekalan makanan di pasar yang lebih murah dan jimat. Kedua, percutian ziarah ibu bapa. Memandangkan setiap bulan Aina telah memberikan wang RM200 kepada ibu bapa dan juga RM150 untuk belanja sekolah adiknya, Aina boleh mengurangkan aktiviti percutian atau menziarahi ibu bapanya setiap bulan di kampung. Aktiviti tersebut boleh dilakukan secara alternate bulanan bagi menjaga hati keluarga di kampung. Seterusnya, bagi menambah pendapatan bulanan, Aina boleh melakukan beberapa perkara berikut, iaitu pertama, kerja lebih masa. Mengambil peluang dalam tempoh 5 hari bekerja untuk membuat kerja lebih masa bagi menambah sumber pendapatan. Kedua, bisnes dropship secara atas talian untuk produk makanan ke, pakaian, kosmetik atau kesihatan, kerana sistem perniagaan dropship kebiasaannya tidak mengganggu urusan kerja yang melibatkan penghantaran kepada pelanggan. Ketiga, perkhidmatan pengangkutan GrabCar. Mengisi waktu hujung minggu untuk menggunakan kenderaannya sendiri sebagai pengangkutan awal untuk menggunakan aplikasi GrabCar. Oleh itu, saya rasa dengan cadangan-cadangan yang diberikan, saya pasti masalah kekurangan kewangan Aina pada setiap bulan dapat diatasi dengan baik. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rusmawati binti Ayah, matrik nombor 266313, ingin mengupas perjalanan aliran tunai adik ipar saya sendiri. Hati saya terdetik untuk memilih di kalangan keluarga terdekat saya sendiri disebabkan saya rasa lebih dekat dan mudah bagi saya untuk berkomunikasi. Untuk makluman semua, adik ipar saya Muhammad Kamal merupakan seorang pekerja swasta yang bekerja tetap. Manakala isterinya Nur Fadilah seorang suri rumah yang kini membantu meringankan tanggungan suaminya dengan menjalankan perniagaan menjual rojak, ABC dan cendol di tepi jalan. Keluarga ini dikurniakan 3 orang cahaya mata dan kesemuanya masih bersekolah. Dan Alhamdulillah selama 10 tahun berniaga, berkat kesabarannya beliau berupaya berkongsi rezeki dengan menjaga ibunya. Namun yang amat menyedihkan, ibunya telah meninggal dunia bulan lepas akibat COVID-19. Memulakan perniagaan pada tahun 2010 dengan hanya memasang timah dan mengangkat mesin setiap hari untuk berniaga. Kini beliau telah pun maju ke hadapan apabila mempunyai pelanggan setia dan membuat penambahbaikan menggunakan platform online dan Grab. Berdasarkan aliran tunai isi rumah ini, saya dapati beliau dapat menguruskan perbelanjaan keluarga dengan baik.
Apa yang boleh saya cadangkan ialah dari segi perbelanjaan makanan di luar mungkin boleh dikurangkan daripada RM80 sebulan kepada RM50 sebulan, dan juga untuk perbelanjaan minyak boleh juga dikurangkan daripada RM600 sebulan kepada RM500 sebulan. Kita boleh reward diri dan hidup. Jika ada lebihan, barulah kita gunakan untuk diri sendiri seperti pergi melancong ataupun beli barang baru. Begitu juga dengan penggunaan internet, mungkin boleh memilih package yang lebih murah daripada yang sedia ada sebanyak RM400 sebulan kepada RM200 sebulan. Daripada lebihan tersebut bolehlah digunakan untuk membuat simpanan, pendidikan anak-anak dan juga untuk kecemasan. Antara simpanan yang boleh saya cadangkan ialah simpanan di tabung haji ataupun pelaburan emas di public gold. Sepanjang tempoh PKPD, pendapatan beliau sedikit terjejas. Namun, beliau menganggap itu sebagai cabaran. Saya telah mencadangkan kepada beliau agar mempelbagaikan menu dan menggunakan kemahiran yang ada untuk menjalankan perniagaan di rumah saja. Akhirnya, beliau berjaya membuat roti homemade dan paste frozen untuk mama-mama muda yang sibuk bekerja. Beliau dibantu oleh suaminya yang turun padang untuk membawa food grab untuk membuat penghantaran. Pada saya, mengambil cabaran adalah perkara biasa dalam kehidupan. Yang bukan biasa adalah tidak mengambil cabaran, dan cabaranlah yang akan menolak kita ke puncak hadapan. Jadilah seperti seekor burung yang terpaksa jatuh 2-3 kali barulah boleh terbang tinggi. Sekian, terima kasih. Okey, siapa nama akak? Faridah, dengar? Faridah binti? Dahari. Ibu tunggu. Okey, umur akak? 58. Anak berapa orang? 4. Lokasi perniagaan? Tepi taman, depan taman. Depan taman lah. Okey, sejak bila akak berniaga? Dah 4 tahun. Bagaimana sambutan pelanggan sebelum COVID? Alhamdulillah mengalak kan. Bagaimana akak menguruskan pembelanjaan keluarga? Jimat cermat. Apakah harapan akak untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga? Besarkan perniagaan. Bagi bantulah. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya Rozinah binti Ismail, nombor matrik 266317. Street hawker yang kedua adalah seorang peniaga gerai nasi lemak dan kuih muih. Modus ukuran di street hawker ini menggunakan cara tradisional yang tiada kemahiran mengembangkan perniagaan secara online. Pemilik street hawker ini adalah seorang ibu tunggal bernama Puan Faridah binti Zahari yang berusia 58 tahun. Puan Faridah mempunyai 4 orang anak yang sudah bekerja. Walau bagaimanapun, kesemua anak beliau tidak memiliki kerja tetap. 2 orang anak-anak Puan Faridah tinggal bersama beliau. Secara keseluruhannya, aliran tunai street hawker ini adalah divisi di mana jumlah pendapatan Puan Faridah melebihi pendapatannya. Pada pendapat saya, tiada perbelanjaan yang perlu dikurangkan, memandangkan perbelanjaan sedia ada meliputi perbelanjaan asas seperti utiliti, keperluan makanan, pakaian dan perubatan. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan supaya Puan Faridah menambah baik operasi perniagaan dengan cara mempelbagaikan menu lauk pauk sedia ada serta mengadakan jumlah combo set kuih muih. Strategi seterusnya untuk meningkatkan jualan dicadangkan memperkenalkan perkhidmatan jualan secara atas talian seperti Grab Food dan sebagainya. Anak-anak Puan Faridah dicadangkan pula membantu dari aspek tenaga kerja ataupun sokongan untuk kemahiran jualan secara online. Walaupun Puan Faridah tiada komitmen yang besar, tetapi dengan faktor usia yang hanya bergantung dengan perniagaannya, perancangan untuk menghadapi waktu kecemasan perlu disusun rapi. Pendapatan Puan Faridah tidak tetap. Di samping itu, faktor cuaca mungkin akan menjejaskan pendapatan beliau. Jumlah simpanan yang ada pada setiap bulan saya berharap dapat diteruskan secara konsisten supaya dapat digunakan apabila berlaku waktu kecemasan. Kesimpulannya, saya sangat bersimpati dengan golongan B40 khususnya kepada keluarga Puan Faridah.
Mereka mencari sumber pendapatan setiap hari dengan mempertaruhkan tenaga sendiri di gerai di tepi jalan. Saya cadangkan supaya masyarakat terdekat supaya sentiasa mendekati atau memberi sokongan kepada golongan ini kerana kita semua adalah bersaudara. Seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Nama Encik? Mas Rudi bin Uslan, Umur? 33 tahun. Anak? Anak ada 2. Seorang tu umur 7 tahun. Lagi seorang dalam 2 tahun lebih sikit. Sejak bila berniaga? Sejak, kalau kat sini dah 7 tahun. 7 tahun lah kat sini? Sebelumnya tempat lain lah? Sebelum berniaga saya kerja kat KL. Oh, kerja kat KL. Driver lori kan. Oh. Okey. Bagaimana sambutan pelanggan sewaktu PKP? Waktu PKP, pelanggan boleh nampak lah pengurangan dia. Kita boleh nampak. Dalam 60 ke 50% pengurangan macam tu lah. Okay. Bagaimana pengurusan pembelajaran keluarga? Ada sikit terjejas sebabkan dapat bantuan daripada kerjaan sikit tu kan. Kita boleh survive sikit lah pusing satu pusing sini. Lebih cemak lah ya. Okey, apakah harapan Encik untuk berikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga? Harapan yang terbaik saya kalau boleh nak dapatkan rumah lah, rumah sendiri lah. Rumah tu target lagi 2-3 tahun ke datang, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Aliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Aliran tunai Sri Muka yang dipaparkan ini milik Encik Mas Rudi bin Roslan yang menjalankan perniagaan menjual air tiais dan pisang goreng serta muih-muih di kawasan perumahannya di Taman Desa Merpati, Kelompong. Beliau yang berusia 33 tahun, memiliki 2 orang anak berusia 7 dan 2 tahun, telah mengusahakan gerai ini sejak 7 tahun yang lalu. Gerai Encik Mas Rudi beroperasi daripada pukul 10 pagi hingga 6.30 petang. Semasa PKP tempoh hari, pendapatan Encik Mas Rudi agak terjejas sebanyak 50%. Agak mencabar kehidupan beliau kerana isterinya adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Berdasarkan pada aliran tunai bulanan Encik Mas Rudi, saya melihat kepada kos internet yang agak tinggi sebanyak RM210, di mana ia boleh ditukar kepada pakej yang lebih rendah. Selain itu, bajet pembelian makanan, susu dan pampers dapat dikurangkan dengan pembelian jenama pampers dan susu yang tidak terlalu mahal. Seperti orang lain, Encik Mas Rudi berimpian untuk memiliki sebuah rumah. Saya mencadangkan isteri Encik Mas Rudi turut membantu menjana pendapatan keluarga dengan membuat bisnes online ataupun mengasuh anak jiran. Ini dapat meningkatkan simpanan keluarga bagi tujuan pembelian rumah idaman. Encik Mas Rudi juga boleh mempelbagaikan jenis menu air dan kuih-muih di gerainya agar terdapat variasi untuk menarik para pelanggan ke gerainya. Beliau juga boleh mempelawa jiran-jiran untuk meletakkan kuih di gerainya dan mendapat komisen daripada setiap kuih yang terjual. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Berdasarkan aliran tunai bulanan yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi, pengusaha gerai makanan banyak yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Apa yang dapat saya katakan di sini, kita kena banyak bersyukur dengan nikmat pemberian rezeki daripada Allah. Sekiranya kita merasakan kehidupan kita susah, ada orang lain yang lebih susah yang memerah keringat di bawah terik mentari dan berhujan semata-mata untuk meraih rezeki halal untuk keluarga.
Ilmu berkaitan pengurusan keuangan juga merupakan kemahiran hidup yang sangat penting. Pengurusan keuangan yang berhemat, terutamanya simpanan dan membina dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan dapat membantu kita apabila menghadapi kesukaran dan cabaran besar dalam hidup. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.